Rekod yang ni lah. Okay, saya sharekan apa nama ni, NetBeans. Okay, saya sharekan NetBeans. So, siapa yang nak buka NetBeans tu silakan. Okay. Okay, so seperti biasalah. Okay, new project. Boleh tak? Siapa nak buka NetBeans boleh buka sekarang. Boleh nampak tak NetBeans saya? Boleh Okay, cantik. Boleh Doktor. Boleh, alright, cantik. Okay, so next. Okay, web application, kita tulislah session eksperimen. Okay, so apa-apa yang kita eksperimen tu tulislah eksperimen. Eksperimen macam tu. Okay, so next. So ni macam saya install Apache Tomcat saja. So boleh next ataupun finish terus pun tak apa. Alright, so kita dapat satu HTML file. HTML file ni by default memang sentiasa ada lah kan. Okay, so sebenarnya boleh je anda nak delete. Okay, anda nak delete. Tetapi kalau application sebenar, macam saya cakap, kena ada file index. Okay, tak kira lah index.html ke ataupun index.jsp. Okay, sebab bila anda deploy nanti, dia perlukan index.jsp ataupun .html. Okay, kalau saya delete dulu lah sebab kita tak pakai sementara ni. Okay, so pertama kita nak buat login page. Okay, kita nak buat login page. Bila buat application ni, benda yang selalu kita buat ialah login page lah. Okay, okay, so login page ni kita nak gunakan JSP lah sebab senang. Okay, berbanding dengan servlet. Boleh juga guna servlet, tetapi untuk simplify, kita gunakan JSP. Okay, so saya namakan sebagai login form. Login je lah, login. Kemudian finish. Okay, so kita ada page ni page untuk login lah. Okay, login. Okay, kemudian login. Okay, ni form macam biasa. Okay, macam biasa form saya copy daripada W3 Schools lah. Sekejap, saya tak share kot ini. Sekejap. Share content. Oh, share banyak ni Chrome. Okay. Okay, form. Okay, ni kira macam short apa ni? Kita punya cheat lah untuk cepatkan kita punya kerja lah. Okay, so copy, masuk dalam ni. Okay, form. Shift Alternate F, macam biasa. Lagi cantik sikit. Okay. So yang ni untuk ni, okay, kita tak buat lagi. Okay, kita buat satu form untuk login. Untuk buat dia punya page lah. Okay. So yang kedua, okay, yang kedua ni, okay, kita ada dua architecture kan. Kita ada dua architecture di mana daripada JSP ke servlet ataupun dari servlet ke daripada JSP ke servlet ataupun JSP ke JSP. Okay. So saya nak tunjuk apa ni, situasi JSP ke JSP dahulu. Okay. Okay, so kita buat initiate session. Kita buat satu lagi JSP page, new, init session. Okay, init session. Init session ni adalah page untuk kita initiatekan session. Okay. Sebelum ni tak ada session. Lepas kita klik login tu, so kita nak masukkan username tu ke dalam session tu. Okay. So initiate session, klik finish. Right. Okay. So init session. Boleh je lah init session. Okay. Session.
initiate. Betul buat je saya tampilkan dulu. Okay, so login ni kita akan hantar ke init session. Init session.jsp. Okay, method lah. Kita specify method. Method equal to, kita pakai post lah sebab login kita pakai post. Okay, jangan gunakan login, jangan gunakan get. Okay, kalau gunakan get nanti dekat atas URL tu kita akan nampak nama username dengan password orang tu. Okay, so jadi kita kena gunakan post. Okay, so init session. Okay, so untuk petang ni saya buat satu field sajalah, username sajalah. Username. Fname ni saya tukar pada uname lah. Okay, text. Ni ID pun saya abaikan. Saya tinggalkan name sahaja. So ni pun uname. Value tak letak juga. Value ni pun tak payah. Tinggalkan yang ni saja. Okay. Kita ambil satu field saja. Okay. Name. Okay. So submit ni value tu kita letak login lah. Okay. Kalau letak submit tu macam tak best lah. Submit save tu biasanya kita nak save data. So login ni kita nak login kepada sistem. Right. So siaplah kita punya form. Okay. So form ni akan hantar data username ke init session. Right. Ke init session. Right. Okay. So kita buatlah scriptlet. Okay. Buat scriptlet. Scriptlet ni tak ada apa. Kita just nak panggil je username tu tadi. Username equal to request dot get parameter. So apa nama parameter kita? Parameter kita ialah ini. Okay, uname. Okay, uname. So letak uname. Okay. So kita ada variable username di sini. Okay, kita ada variable username di sini. Right. Sekarang kita nak simpan variable username tu ke dalam session. Okay. Supaya page yang lain pun boleh display value bagi apa value yang ada dalam session tu. Okay. So kalau untuk JSP senang saja, kita panggil session terus dan set attribute. Okay, so nama apa kita nak bagi attribute kita ni? Okay. So untuk mudah kita bagi dia nama username jugalah. Okay. Username. Okay. Kemudian value tu ialah username yang kat atas ni. Okay. Username kat atas ni. Yang kita ambil daripada page yang sebelumnya. Okay. Username. Okay. Alright. Okay. So ni je. Senang je. So kita letak username, value username ni dalam attribute session attribute ni, iaitu username juga nama dia. Okay. Okay. Ataupun anda nak bezakan, mungkin anda letak session lah, bagi beza sikit dengan username yang sebelumnya. Okay, username session. Alright. Okay, so untuk sebagai optional kat atas ni sebenarnya kita boleh kita boleh gunakan page directive dan session. Kita gunakan session attribute equal to true. Ni pun boleh. Okay. Anda boleh tulis macam ni. Okay. Boleh tulis macam ni. Dekat atas ni. Dekat awal-awal page. Okay. Kita gunakan page directive dan gunakan session. Okay. Session equal to true. Tetapi ini hanyalah optional. Kalau anda tak letak pun tak ada masalah. Okay. Tak letak pun tak ada masalah. Sebab session tu by default dia adalah true. Okay. Melainkan anda force, anda boleh forcekan dia. Okay. Okay. Kalau ni anda boleh forcekan dia. Force tu maksudnya kalau saya forcekan sini, so session ni orang lain tak boleh nak ambil lah nilai dia. Sebab itu saya forcekan. Okay. So bila kita nak guna session, dia kena true. Okay, dia kena true. Tapi macam saya cakap tadi, ini adalah optional sahaja. Kalau anda nak letak tak apa, tak nak letak pun tak apa. Dia tak jadi kesalahan. Okay, so kita dah ada login page. Kita dah ada page untuk init session.
Okay, so kita buat satu lagi page untuk view session ataupun display session lah. Display session, right? .jsp lah, okay. Okay, so ni kita display session. Okay. Display session. Okay, kat sini kita tak buat apa. Kita just nak kata hello saja. Kita print hello. Kemudian apa nama tu? Nama orang tadi lah. So untuk sekarang ni kita boleh gunakan JSP expression. Okay, masih ingat JSP expression macam mana? Okay. Dia sama macam scriptlet tadi. Kalau ini kita namakan sebagai scriptlet. Kalau dia sama dengan, dia adalah kita namakan dia sebagai expression. Okay. Alright. So kalau anda nak gunakan terus macam ni, anda boleh tulis macam ni. Okay. So session dot get attribute. Okay. So get attribute. Apa nama attribute session kita tadi? Okay. So ni nama username session. So ni nama attribute untuk session kita. Okay. So kita panggil lah. Kita panggil dia. Right. So tu dia akan display lah hello siapa. Okay. Tapi kalau session tu tak ada nilai, dia kenal lah. Okay. Alright. So coding ringkas kita dah siap. So kita cuba run daripada login. Login.jsp. Kita run. Boleh nampak tak output? Tak nampak kan? Saya tak share lagi. Boleh nampak output tak? Output ni, login ni. Nampak Nampak? Okay. Okay. So macam login ni, saya type nama saya lah. Fakhrul. Kemudian saya klik ke login. Okay. So page ni tak ada ni lah. Okay. So page ni dia just initiate saja session tu. Okay, saya just simpan saja username tu dalam satu session punya attribute lah. Okay. So macam mana nak display? Nak display kita kena panggil display session. Tapi untuk pertama kali ni dia akan keluar macam ni. Anda tengok sendiri ya. Dia akan keluar macam dia keluar null lah. Okay, tak. Dia akan keluar nama saya. Nampak tak? Okay. Macam mana tiba-tiba dia boleh call? Dia boleh display nama saya. Macam mana dia tiba-tiba boleh display? Sebab variable username tu dah ada dalam session. Okay, dia dah ada dalam session. So bila ada dalam session, kita boleh panggil dia di mana-mana page. Okay, di mana-mana page. Right? Contohnya anda buat satu lagi page. Okay, ni okay. Anda buat satu lagi page. Okay. Anda buat satu lagi page display session 2 misalnya. Kita namakan dia display session 2. Okay. Kod yang sama. Semuanya sama. Okay. Okay, nampak tak? Tetap ada hello Fakhrul. Okay. So kalau anda buat 3, 4 page pun, anda akan dapat data tu. Okay. Data session tu. Okay. Sebab kita initiate ni. Session.attribute username session. So display session dapat. Display session 2 pun dapat. Okay. Kalau anda buat 3, 4, 5 pun dapat. Okay. Alright. Okay. Boleh faham Boleh faham setakat ni macam mana session tu berfungsi? Okay. Okay. So Alhamdulillah boleh faham. So kita
Okay, so itu adalah situasi, contohnya bila dalam aplikasi yang sebenar, itu adalah situasi di mana kita login. Okay, so dekat mana-mana kita boleh dapatkan username tu. Okay, so bagaimana pula kita nak log out? Okay, bagaimana kita nak log out? Okay, so kalau nak log out tu, kita perlu invalidate session tu ataupun kita perlu kill session tu supaya session tu tidak lagi ada. Okay, session tu tidak lagi ada. Right? Okay, kita buat satu JSP page. Kita namakan kill session. Okay, finish. Kill session. Kill lah. Kill ni maksudnya bunuh lah ataupun kita terminate the session lah. That's it dia sebenarnya. Tapi saya namakan ni sebagai kill. Kill session ni adalah simulasi kepada logout, proses logout daripada sistem. Okay. Kill session. Okay. So kill session ni okay, kita buat scriptlet. Okay, session dot invalidate. Okay, invalidate. Invalidate ni maksudnya apa saja session yang ada kat situ, yang application kita tengah pegang, kita akan invalidate. So, data tu sepatutnya tak ada lah. Okay. So, kita test lah Kita test kill session. Kita cuba Okay, saya close dulu segala output yang ada sebelum ni. Okay. Alright, so kita login. Kita login semula. Okay, saya letak nama Fakhrul Adli lah login. Okay, session initiated. So, boleh tak saya nak panggil sekarang bila kita initiate, kita boleh display. Okay, nak display yang mana pun terpulang lah. Okay. So, bila kita display, saya akan dapat hello Fakhrul Adli. Okay. Okay. So, ni kita gunakan display session. So, bagaimana kalau saya panggil kill session? Okay, saya kill session. So, session ni dah di kill. Okay. So, cuba kita refresh. Kita refresh balik yang display session ni. Nampak tak? Nilai dia menjadi null. Nilai dia menjadi null. Okay, sebab saya dah kill session tu. Dah tak ada apa dah. Okay, so kalau tak percaya, kita tengok pula display tu. Display tu keluar tak Fakhrul Adli? Display tu pun keluarkan nilai null. Sebab apa? Sebab kita dah invalidate semua session. Okay. Dalam dunia sebenar, kita dah log out lah. Kita dah log out. So, maksudnya data-data yang ada sepanjang session tu, sepanjang user berada dalam sistem kita, data tu dah kita invalidate. Okay. Faham tak sangat ni? Boleh nampak tak macam mana nak buat login, log out bila saya dah terangkan ni? Bila kita login, kalau proses yang lebih panjang ialah anda validate lah user tu kan, betul tak username dia, betul tak password dia. Okay, so kalau betul, kita initiate kita buatlah apa nama ni yang initiate session ni. Okay, kita initiate lah. Okay, kalau dia valid, anda kata tak valid, kita redirect semula ke login page. Okay, so anda kata anda nak log out, so klik saja log out, anda panggil method session.invalidate. So session semua akan, data-data sebelum ni yang anda simpan dalam session tu akan dihapuskan. Session tu terhapus. Okay, boleh nampak tak? Kalau saya suruh buat login page, boleh buat login page tak agak-agak? Faham Boleh faham Boleh faham tak? Okay. So tu boleh faham sebab
konsep ni penting bila anda nak buat login page. Login page tu je. Login page tu kita tengok macam simple je. Sebenarnya memang simple pun kalau anda dah faham konsep ni. Okay. So, bila anda dah faham konsep ni, anda boleh gunakan session. Okay. So, invalidate, bila kita log out, kita invalidate saja session tu. Alright? Okay. Okay, so itu adalah kita gunakan GSP ke GSP lah. Okay, so ada dalam 15 minit lagi. Saya tunjukkan macam mana kita nak daripada GSP tadi, kita hantar ke servlet. Okay, kita hantar ke servlet. Alright. Okay, saya buat satu lagi login page. Saya copy je lah. Copy. Okay. Dia paste lah. Okay, saya buat login to ni untuk kita hantar data ke servlet. Okay. Login to. Okay, sekarang ni kita tengok pula macam mana nak gunakan servlet. Okay, sebab topik yang akan datang ialah tentang MVC. Okay, MVC ni kebanyakan data akan dihantarkan ke servlet. Alright. So, saya akan tunjukkan macam mana kita boleh gunakan servlet untuk handle session. Right. So, ni saya close dulu lah yang kita dah selesai tadi. Okay. Right. So, login yang untuk GSP tadi. Ni yang sama juga, kod yang sama. So, saya buat satu, okay, kita buat satu servlet, new servlet. Okay. Servlet ni pun kita namakan dia sebagai apa nama ni? Sama jugalah, init jugalah. Init session. Ataupun bila nama apa-apa pun verify user lah, ikutlah. Okay, verify user. Okay, verify user. Next. Okay, jangan lupa tick pada bahagian ni bila kita buat servlet. Okay. Sebab barulah configuration class name, servlet name, URL pattern ni akan dimasukkan dalam web.xml, okay, dalam configuration file. Okay. So kalau JSP tak ada, tak perlu. Okay. So untuk servlet ni adalah antara langkah yang paling yang mandatory lah, yang perlu anda buat. Okay. Kalau tidak dapat error nanti. Okay. So klik finish. Okay. So kita dapat servlet kita ni. Okay, servlet. Cuma dekat login 2 ni kita tak panggil init session, yang dua ni kan kita panggil saja servlet tu. Verify user, right? So method pun post, so dia akan panggil verify user. Okay, dalam verify user ni, okay, so kita boleh apa nama ni, kita boleh delete lah bahagian ni. Okay, bila saya kalau kita gunakan servlet, kadang-kadang benda yang paling basic yang perlu kita tahu, adakah data daripada JSP page tadi boleh sampai tak ke servlet. Okay, so itu benda yang kecil dulu. Benda yang paling common yang perlu kita tahu. Okay, so simply kita print saja kita punya parameter. Okay, request dot get parameter. Get parameter. So kita nama tu tadi uname kan, uname. Okay, jangan lupa apa nama ni? Jangan lupa double quote kat situ. Okay. So biasanya kita nak check ni dulu. Okay, kita nak check dapat sampai tak data yang kita hantar ni ke servlet ni. Tu je basic checking kita. Okay. So simply run saja. Okay, kita run saja. Ni tak ada apa, cuma kita nak tengok apa nama ni? Oh, saya okay. Ni lagi tu. Okay. So saya just letak nama saya Fakhrul, login. So dia print saja. Oh, okay. So maksudnya nampak tak? Ni verify user ni. Maksudnya servlet verify user tu kita berjaya panggil. Okay. Ni salah satu
cara lah supaya, sebab nanti kita punya coding akan grow semakin besar, semakin besar, semakin besar. Okay, tiba-tiba tak boleh run. Okay, so kita check dulu yang basic dia, hantar data daripada JSP ke servlet. So nampaknya kita berjaya hantar data. That's it. Okay, so asas untuk hantar data tu kita dah berjaya. Right? Sekarang ni kita nak gunakan session. Alright? Session. Okay, slide nampak dah? Tak nampak slide. Ya, saya sharekan semula slide untuk kita tengok bagaimana nak gunakan servlet dalam session dalam servlet. Okay. So perkara pertama yang perlu kita panggil ialah interface HTTP session. Kena panggil ni, kena import. Right? Kemudian kena create object session tu. Okay. Kalau JSP tadi tak perlu. Tapi yang sekarang ni kita perlu. Okay. Perlu create object session tu. Right? So kita pergi ke sini dan di atas itu kita import dulu. Ya. So kita nampak JSP memang servlet memang tu sikit lah. Banyak cakap sikit lah. Kata. Okay, so .servlet apa dia, kelas dia HTTP juga kan. HTTP session kan. Is it? Okay. Right. So HTTP session. Okay. So di bawah ni kita boleh lah gunakan session. So macam saya cakap tadi, kita kena create dulu objek bagi session tu. Okay, session. Nampak tak objek ni? Session equal to session lah, yang ni equal to request.get session, right? Request.get session. Okay, macam saya kata, boleh je nak letak true kat dalam ni ataupun tak mau. Okay, right? So kemudian barulah kita boleh set attribute untuk session tu. Okay, session dot set attribute. Okay, so ni macam tadi jugalah, username session. Okay, so ini saya padam dulu. Saya ambil yang ni saja. Okay, kalau nak kod cantik tu, kita buat variable lah untuk username tu. Boleh je nak masuk terus dalam ni, tapi lebih baik kita letak dalam variable. Okay, seperti tu. Dan kat sini username. Okay, so siap lah kita punya session. So lepas ni, mana-mana page nak panggil ataupun mana-mana servlet nak panggil, boleh panggil session tu. Alright. Okay, so kita cuba kod kita sama ada berjaya ataupun tidak. Okay, kalau ada error tak apa, kita debug. Okay, kalau tak ada kalau dia tak ada error, alhamdulillah. Okay, kalau ada error pun tak ada masalah. Okay, mana-mana lah. Okay, kalau ada error, kita belajar daripada error. Okay, alright. Okay, so ni login page, login2.jsp. So saya bagi nama saya Fakhrul Adli dan klik login. Okay, verify user. Okay, so verify user ni sebenarnya apa dia buat? Kita initiate session lah. Okay, kita letak username session. Right? Okay, so oleh kerana dah ada session, boleh tak kita panggil terus session tu, display session. So kita panggil display session. Sekejap. Okay, so kalau kita panggil display session, kita akan dapat hello Fakhrul Adli. Okay, kita panggil semula gunakan JSP itulah, JSP page. Okay, JSP page yang display session tadi. Okay, ataupun nak panggil guna session 2 pun boleh. Okay, display session 2, tak je 2 situ, klik enter. So dia pun akan hello Fakhrul Adli juga. Okay, so verify user ni, apa yang dia buat sama dengan
init session buat. Okay. Cuma dua cara penulisan yang berbeza. Okay. Alright. Okay. So kalau nak display, boleh lah display. Buat satu nak display apa nama ni, nak display guna servlet. Kita buat lah satu servlet. Okay. Display username. Okay, display username lah. Saya buat macam tu. Sebab ni kita buat untuk servlet. Next. Add ni dan klik finish. Okay. So display username ni pun dia tak buat apa. Dia just display saja username tu. Okay, display username. Sebab tadi kita display guna JSP. Sekarang ni display guna servlet. Okay, display username. Saya buat kat header teruslah hello ni. Hello. Okay. Ataupun okay, tak apalah. Okay. Hello kat sini lah. Hello. Dan sini kita boleh letak session dot okay, sorry. Lupa. Ni kan servlet kita kena import dululah session tu kan. Servlet, sorry. Saya lupa satu step tadi. Import. Okay. Sebenarnya kalau dalam NetBeans ni, kalau anda terlupa, contohnya lah kan, anda terlupa lah katakan anda panggil je HTTP session tu. Kan? Session equal to request dot get session. Kan? So kalau dalam NetBeans, dia akan keluarkan tanda merah ni. Tepi ni, nampak tak? Cannot find symbol. Okay. So cuba double click. So dia akan ada suggestion kat sini. Add import for Java servlet .cp.session. So klik saja. So hilang error kita. Dan dekat atas ni, secara automatik, dia akan terpapar lah. Okay, tak payah type lah. Okay, so tu salah satu trick dia lah. Okay. Alright. Okay, so kita dah dapat session. Kita dah initiate session. Kemudian, barulah kita boleh buat session dot get apa? Get attribute lah kan. So nama apa attribute kita? Ni takut salah tulis. Copy paste saja ni. Username session. Okay. Okay. Itu je. Right. So kita tengok boleh tak kalau kita run terus saja daripada sini. Apa nama ni? Okay, run file. Okay, kita run saja. Kita run terus sebelum kita tengok. Dia keluarkan hasil tak? Okay, so boleh tengok kat sini. Sebelum kita paparkan hello Fakhrul Adli. Okay. Selagi mana session tu kita tidak invalidate, selagi itulah dia hidup. Okay. Selagi mana kita tak kill dia, selagi itulah dia ada. Okay. So tu cara kita papa gunakan servlet. Right? Okay. So dah pukul 6. Ada orang nak pergi beli kuih ke? Okay. So tak tahulah. Alright. Ada apa-apa soalan tak? Boleh faham tak setakat yang saya terangkan untuk hari ni tentang session? Okay, tentang session. Sikit je. Sikit je. Kita masuk sikit. Tapi at least faham. Bukan banyak-banyak tapi tak faham satu pun. Faham Okay, so contoh kod ni insyaAllah saya akan upload ke e-pembelajaran. Kalau siapa nak try semula ke apa ke, nak play around ke dengan kod yang kita dah buat sama ni, boleh try lah. Okay, understood lah? Okay, Alhamdulillah. Okay. Okay, kalau tak ada apa soalan, okay, tentang test test kita akan guna Safe Exam Browser. So saya harap semua orang dah install Safe Exam Browser tu.
dan semua orang runkan yang mock test tu. Mock test online quiz tu. So format dia pun lebih kurang format mock test tu juga. Tak jauh beza. Sebab tu saya minta yang semua orang dah buat ke yang mock test tu? Ada lagi yang tak buat tak silap saya. Kan? Okey, siapa yang tak buat tu mungkin saya extend lagi lah. Sebab hari tu tak jadi hari Ahad tu sebab saya tak perasan dia cuti. Kan? Saya extend lagi, siapa yang tak buat tu boleh buat lah mock test tu. Sebab software Safe Exam Browser tu perlu berada dalam komputer anda untuk anda buat test yang akan datang ni. Saya tak maulah pada hari test tu baru nak install apa semua, so baru nak download configuration file, so dia takut membuang masa lah. So hopefully benda tu anda dah ready, so just klik je, anda buat je. So untuk test, saya akan taklimatkan dalam online meeting dulu. Saya nak meeting, saya akan meeting online meeting ni ataupun online lecture ni sekarang ni. Guna Webex ni. So saya akan taklimatkan dulu dan kemudian baru kita start dengan test lah. Macam yang dunia betul lah. Macam yang dunia sebenar lah. Saya akan briefing sikit dan kemudian baru kita buat test lah. So untuk tu saya sharekan lagi sekali QR code untuk siapa-siapa yang belum lagi scan. Belum siapa-siapa lagi yang belum scan tu boleh scan lah QR code. So hari ni ada 35 orang, tapi saya nampak seorang ada left, terleft kot. Ada 35 orang. So macam mana dengan internet di tempat anda? Adakah stabil? Stabil tak internet? Stabil tak perlu laju pun, at least stabil saja. Stabil, at least dia tak putus-putus macam tu. So biasanya internet tu dia ada gangguan tak? Macam contohnya pagi dia okey, petang tak okey. Ada macam tu tak? Ada lag apa-apa ke? Suara? Kalau hujan, suara. Tak stabil. Tak stabil kalau hujan ada delay. Dia macam Astro juga ni. Muhammad Nur Syazrin. Astro ada delay hujan. Okay. So hopefully itulah hopefully test tu masa hari test berlangsung tu hopefully tak ada masalah So kita settle lah sejam je pun, tak panjang sebab saya tahu kalau panjang kan macam-macam pula kan, tiba-tiba tengah buat dia down ke apa kan, so kita nak elak lah, minta semuanya berlangsung dengan baik Alright. So okay, so yang lab saya maklumkan, siapa yang tak hantar tolong hantar, walaupun lambat ke apa ke tolong hantar sebab ada markah di situ. So macam yang baru ni pun, yang tugasan yang saya beri baru ni pun, yang SQL tag tu pun, yang GSTL pun ramai yang tak hantar, hanya 22 orang saja daripada 44 orang. Betul-betul 50% yang hantar. Okay. So untuk yang kita belajar hari ni pun, saya nak bagi satu tugasan. Tugasan dia simple saja. Yang pertama, anda buat satu table. Dalam table tu ada username dan password. Username dan password. Kalau saya tadi username kan. So anda ambil kod anda yang sebelum ni untuk check username dan password tu ada tak dalam table tu. So kalau ada, barulah dia boleh masuk ke dalam page yang satu lagi. Contohnya ada 3 page. Satu tu untuk login form. Ambil je yang saya punya tadi, login form tu. Anda tambah je satu lagi password kat situ. Kemudian anda buat table, dan table tu ada 2 field saja, username dan password cukup. Username dan password. So anda check username dan password tu betul tak? Ada tak dalam table anda? Ada tak username dan password tu ada tak dalam table anda? So kalau ada, barulah anda initiate dia punya session. Barulah anda buat satu page yang lain, anda tulis
hi ataupun selamat datang, nama anda tu lah, nama username tu. Anda buat simulasi sistem yang sebenar lah. Okay, gunakan konsep yang kita belajar hari ni. Simple je. Simple je, tak payah pun. Gunakan kod yang anda dah ada, baca daripada database table tu, anda compare je. Okay, tengok ada tak username tu dalam table anda. Okay, right? So buat tu saja. Very simple. Okay, itu untuk login. So, saya minta semua orang tolong buat dan tolong hantar. Okay, buat dan hantar lah, sebab saya tengok ada yang tidak committed lah. Kalau macam hari tu yang GSTL punya kerja assignment tu, tugasan tu hanya 22 orang saja yang hantar. So kat situ dari segi pemarkah pun memang dah tak dapat markah kat situ kan. So yang hantar saja yang dapat markah. So tolong hantar lah. Tolong hantar. Buatlah, sebab coding untuk baca daripada database anda dah ada kan. So coding yang ni pun yang untuk session ni pun saya akan bagi nanti, saya akan update. So anda boleh modify je apa yang ada. Okay. So dan tempoh seminggu ni anda buat yang assignment ni lah. Alright. Assignment ni. InsyaAllah lah. Semua boleh buat tu. Alhamdulillah saya tengok semua faham lah tu. So yang macam GSTL lagi tu takut ada yang tak faham, sebab tu dia tak boleh buat tu. Alright. Okay, Fawaz tanya. Nak tanya lab 9 ada tak, sebab tak dapat PDF dalam e-learn. Oh, lab 9. Sekejap. Sekejap saya tengok e-learn sekejap. Okay, lab 8 ni kan. Lab 8 yang last kali. So, lab 9 sepatutnya yang akan datang ni. Sebelum, alright. Lab 9 akan berkisar dengan apa nama ni? MVC. So, saya tak upload lagi. Okay, saya tak upload lagi. Project work kena hantar ke? Yes, kena hantar. Project work kena hantar. Sekejap, saya tak buka link lagi ya. Okay. Project work kena hantar. Okay, nanti saya akan buka link lah untuk lab work submission. Alright. So, lab akan datang ni, tak silap saya, MVC kot. Okay, so MVC tu, walaupun saya tak bincang dengan anda lagi, anda boleh cuba buat lah. Apa nama tu. Dan kita akan discuss dalam lecture akan datang lah. Okay, kita discuss sama-sama lah. Phase 3, sekejap. Phase 3 due date. Tengok roadmap balik lah. Saya pun tak hafal semua tajuk semua ni. Okay. Okay, ni yang latest kot. Alright. Ni yang MVC base kan. 19 hari bulan 5. Phase 3 ialah 19 hari bulan 5. Okay. 19 hari bulan 5. So, MVC ni kalau kita tengok kan tak adalah macam complicated sangat, sebab anda dah siap semua proses-proses yang core tu. So, sebahagiannya anda perlu tukar kepada servlet sikit je. Okay, direct. Okay. So, untuk phase 3 ni lah, Wan Ahmad Arif 19 hari bulan 5. So, sepatutnya start hari ni lah. Okay, untuk MVC. Alright. Okay, ada soalan lagi? Phase 3 bukan ke GSP? Bukan. Phase 3 bukan, sebab saya sebab itu kan kita skip satu tu kan. Kita skip satu desktop, servlet. Yang kedua ialah ni kan, GSP. Dan yang ketiga ialah MVC. GSP saya gabungkan sekali. Okay, gabungkan sekali. Saya tak ubah suai dengan merajah kat sini. Okay. Phase 3 ni servlet GSP. Betul lah, sorry. Phase 3 ialah 1, 2, 3. Betul lah. Phase 3 is GSP. MVC, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Ya, yeah, phase 4 is MVC. Silap. Okay.
So kalau phase 3, saya pun dah tukar-tukar dah. Tarikh banyak sangat. Okay, kalau due date ikutkan due date ialah hari ni kan, 28 bulan 4. Dah siap lagi Dah siap lagi? Yang ni, yang GSP. Dah siap dah? Itulah saya tak buka link lagi. Saya nanti habis kelas nanti saya buatkan link. Saya terlupa nak open link. Ada masalah sikit. Okay. So link tu basically macam due date hari ni. So saya akan setting due date hari ni lah. Tapi boleh lagi hantar. Okay. Cuma akan ada marking late submission. Gitu je lah. Okay. Sama juga macam anda punya lab work tu. Okay. Anda boleh hantar je bila-bila. Okay. Walaupun dah tamat selepas seminggu ke. Cuma akan ada penalti di situ lah. Penalti anda hantar lewat. Okay. So okay, tak apalah, saya terlupa nak buka link. So habis kelas nanti saya akan terus buka link lah. So anda boleh submit lah. Okay. Okay. Submit hari ni lah. Okay. Alright. Okay, so apa-apa makluman saya akan maklumkan dalam Telegram. Okay. Kalau nak tanya soalan dalam Telegram pun boleh, tidak ada masalah. Sebab saya selalu rujuk Telegram tu. So anda boleh tanya apa-apa soalan ke tentang topik apa-apa yang tak faham yang saya nak perlu terang sekali lagi ke. Okay. So anda boleh tanyalah. Okay. Okay, satu lagi, hari ni memang saya sentuh memang betul pada session. Okay. So dalam hidden fees your rating ni anda boleh try lah kod yang Cik Muhammad Noor dah provide dalam slide ni. Okay, anda boleh copy je dan run kan. Okay. So yang session ni sebab yang dalam realitinya kita akan menggunakan session ni kebanyakan masa. Alright? Okay, so ada apa-apa soalan lagi? Okay, so kalau tak ada apa soalan, sekadar tu saja kuliah kita untuk petang ni. Terlebih 10 minit dah. Saya ingat pukul 6 tepat nak habis. Okay. So sekadar tu saja kuliah kita pada petang ini. So harapnya minggu depan kita jumpa lagi, insyaAllah, dengan topik yang barulah. Topik MVC. Alright, MVC. Okay, so kita akan discuss MVC dengan detail lah. So project basically anda dah boleh mula dengan MVC tu kalau anda explore lah dulu, okay, yang mana tu. Okay. So kita akan discuss detail pada kelas yang akan datang lah. Right. So walaupun topik kita habis mungkin lepas MVC tu, saya nak ulang kaji juga topik-topik yang lain dengan anda supaya siapa-siapa yang tak faham, siapa-siapa yang belum mahir tu kita boleh ulang kaji sama-sama semula lah topik-topik yang mungkin saya tegang tak clear ke ataupun anda perlu kurangan lebih lanjut ke, kita akan tengok nanti. Okay, so sekadar tu sajalah kita punya kuliah hari ni. So, saya harap semua jaga diri dengan baik lah untuk tempoh COVID ni. Semua dah ada di rumah kan? Ke ada yang ada di kampus? Semua dah ada di itu ke? Ada di rumah sewa? Tak balik rumah lagi? Sebab dah boleh balik kan? Bermula semalam kan? Ke bermula hari ni? Oh, tak boleh balik lagi Masih di kampus? Zon merah. Belum, tapi Zain jawab Zoom merah tak boleh balik. Okey. Oh, okey. So, siapa yang tak boleh balik tu, tak apalah apa ni? Tak ada yang stres-stres apa tak? Yang tension ke stres ke sebab terlalu lama duduk di kampus. Dah lah cuti itu tak boleh balik tak? Tak apalah, insya-Allah. Saya rasa kita doa lah sama supaya kalau tak habis COVID ni pun at least boleh balik kampung. Alright. Takkanlah nak raya dekat kampus kan. So hopefully yang beraya tu beraya di kampung lah. Okay, so hopefully kita doa sama-sama lah. Okay. Supaya semua ni selesai. So kita boleh hidup macam biasa lah. Right. Okay, so kalau tak ada apa-apa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bagi komitmen. Dan tolong maklumkan kepada saya mana-mana rakan yang menghadapi masalah internet. Saya takut tertinggal pengajaran. Okay?
Saya takut tertinggal, jadi banyak benda yang tak tahu, yang dia orang terlepas dan sebagainya. Sebab nanti kita akan ada final exam, okey. So, final exam kita pun online. Okay, saya takut ada yang tak boleh nak jawab. So, saya nak elakkan benda tu berlaku lah. Okay. Saya nak kalau boleh semuanya dapat A lah kalau boleh. Alright. Okay. So, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan selamat berbuka kepada yang berpuasa. Okay. Okay, sama-sama. Okay.